Al-kabiratul khamisatu wassittun. Ni berat ni. Tanda baik-baik ni. Ni tajuk panah dia panggil, hot issue. Tarikul jama'ati fayusalli wahdahu min ghairi uzrin. Dosa besar yang ke-65, meninggalkan salat jamaah. Celek mata tuan-tuan. Ini kitab dosa besar. Dosa besar yang ke-65 dalam kitab kita ini kata apa? Tarikul jamaah, meninggalkan salatul jamaah lalu bersolat sendirian tanpa uzur. Dalam kitab ini kata dosa besar. Berat kita ni. Kita main-main tak pergi semaya. Tak ada sebab tak pergi. Allahu Akbar. Solat berjamaah itu memang sangat-sangat dianjurkan oleh syariat Islam. Dan kerana itu Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan akan memberi pahala solat berjamaah itu agar berganda menjadi 27 kali ganda. Dalam riwayat yang lain 25 kali dan sebagainya. Anjuran ini patut disambut oleh kaum muslimin dan dipraktikkan kecuali jika ada uzur syar'i. Sembahyang berjamaah itu bukan saja boleh didirikan di masjid-masjid berjamaah dengan imamnya, malah boleh juga dilaksanakan di mana-mana sahaja telah ada dua orang atau lebih, yang satu menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Jadi kalau kita tak sempat di masjid jalan, di jabat kita boleh buat jemaah. Kita ambil satu sudut, satu ruang, buat solat jemaah. Pada masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir semua sahabat Nabi bersolat makmum kepada baginda. Yang bersolat bersendirian umumnya kerana uzur yang tidak dapat dielakkan seperti sakit atau sedang bekerja di pasar dan mencari rezeki. Tetapi terdapat juga ada orang yang tidak solat bersama dengan baginda, iaitulah golongan munafik yang pada zahirnya saja menunjukkan Islam, namun pada batinnya bersikap musuh pada Allah dan Rasulnya serta kaum muslimin. Hadis-hadis yang dicatatkan di bawah nanti mungkin ditujukan kepada orang-orang yang seumpama ini. Sebab dalam syariat Islam menurut mazhab Syafi'i dan umum mazhab yang lain bahawa salat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah, yang mana dianjurkan kepada kaum muslimin untuk mematuhinya dan tidak dikira berdosa jika meninggalkannya, kecuali jika dia tidak mahu bersembahyang berjamaah sebagaimana orang-orang munafik pada zaman Nabi itu. Dia tak pergi bukan kerana ada masalah apa, tapi memang malah benci ke masjid, atau dia mengiktikadkan bahawa salat jemaah itu tidak perlu atau tidak sunnah atau seumpama itu yang bertentangan dengan anjuran syariat, maka hukumnya dia berdosa. Atau jika mengingkarinya, maka boleh dijatuhkan hukum kafir kerana dia telah menolak suatu perintah asas yang telah dianjurkan dan dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita. Jadi masalah kita hari ini, solat berjamaah ini ada berbeza pandangan ulama. Ada yang mengatakan solat jamaah ini wajib ke atas orang laki-laki yang tidak uzur. Wajib. Mana kalau wajib tak pergi dosa. Bahkan ada yang mengatakan syarat. Solat jemaah ni syarat kepada sah solat. Solat di rumah tak sah. Dalam kitab kita ni kata, dalam mazhab Syafi'i memilih pandangan yang mengatakan solatul jamaah itu termasuk dalam sunnah. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Maknanya dalam satu kampung mesti ada orang buat. Kalau tak ada orang buat, dosa satu kampung. Jadi sama ada fardu kifayah ataupun sunat muakkad, dia sunat, tidak termasuk dalam perkara wajib. Dalam kitab kita ni, dosa besar yang ke-65 ini memilih pandangan salatul jamaah wajib. Jadi tak pelik lah. Ada orang terkejut, salah kitab ni, mana boleh solat jemaah jadi tak pergi solat jemaah, dosa besar. Itu pandangan, satu pandangan ulama yang mengatakan solat jemaah itu syarat sah solat, dan pandangan lain mengatakan solat jemaah itu wajib, bukan syarat. Mana kalau tak solat di rumah dia pun sah tapi berdosa. Itu jelas Tengok masuk dalam kitab ni, baru sampai kitab ni mukaddimah.
Allahu akbar. Daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa Nabi SAW telah mengatakan kepada golongan yang meninggalkan solat jamaah, aku sungguhnya bermaksud untuk memerintahkan seorang laki-laki melakukan solat dengan orang ramai, kemudian aku pergi membakar rumah orang-orang yang ketinggalan dari solat jamaah yang mereka solat di rumahnya. Nabi kata apa? Aku lakad hamamtu, aku bercita-cita nak pergi bakar rumah orang yang meninggalkan solat jamaah. Nah, tapi Nabi tak buat lah, sebab di rumah tu adalah perempuan, ada kanak-kanak, jadi mereka ini tak wajib solat jamaah. Ini hujah golongan yang mengatakan solat jamaah itu wajib. Dan sabda Nabi SAW yang lain, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jama'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma liyakunanna minal ghafilin. Sungguh akan berhenti beberapa golongan, la yantahiyanna, hendaklah berhenti beberapa golongan yang meninggalkan solat jemaah itu. Bolehlah pergi masjid, itu maksud dia. Atau Allah menutupi hati mereka, kemudian mereka dijadikan sebagai orang-orang yang pelupa. Orang tak pergi masjid, orang lupa ke Tuhan. Nasullaha fa'ansahum anfusahum, Allah lupakan dia pergi di sini, dia tak ingat, terlupa nak buat persiapan diri nak jumpa Allah Azza wa Jalla. Hadis ini riwayat Muslim.